I tukar ni, height ni, okey. Malam So, Nak minta izin untuk rekod ya, senang rekod. Okay, boleh. Okey. Jadi kalau semua orang nampak ya table tu? Nampak. Clear ke table tu? Boleh baca ya? Dia boleh besarkan. Boleh ni kan sikit. Nak besarkan sikit ke? Boleh. Boleh macam tu okey. Boleh alas sendiri. Boleh lah sendiri. Okey. Jadi saya tekan balik, jadi semua masuk. Alright. Jadi okey, yang soalan Syah tu hari tanya pasal yalah sekarang ni dah ada, dulu I Lestari, sekarang ni I Sina. Lepas tu Syah lambat lagi ya kalau nak keluarkan EPF ni. Dia ialah kalau ikut yang tu kan dia kata yang below 55 je. Dia nampak gaya macam yang kita ni memang kena tunggu apa kita punya tarikh lahir lah kot. Iyalah, bila akhir tahun ke? Okey, tak apa. Jadi Aisina ni kalau nak ikutkan boleh keluar up to 60,000 lah. Yalah kalau yang more than 100k kan. More than 100k. So boleh maksimum dia boleh 60,000 lah. So saya rasa itulah salah satu sebab masalah CEO EPF dikeluarkan tu. Sebab dia ada? Ya? Nama dah boleh withdraw Aisina. Aisina dah boleh. Dah ada yang dapat? Itu tak sure. Tapi ada Adina dah dapat. Ya, dia kata tanpa syarat, senang semua, tak ada masalah lah. Sebab yang dia kata tanpa syarat tu selepas 8 Mac lah. Sebab diorang tengah upgrade dia punya sistem tu. Tapi yang tu tak tahulah. Adina sebab yang kena buang kerja tu senang lah. Ya. Jadi okey, balik kepada kita punya topik ni tadi tu. Jadi sambung daripada soalan Syah tu. Jadi untuk kita buat keputusan sama ada kita nak keluarkan EPF ni ataupun tak. Okey, kita tengok dulu EPF punya performance so far lah. Kalau kita tengok bilangan 2 tu ya. KWSP, Kumpulan Wang Persatuan Pekerja. Kalau ikut ini saya buat ni untuk 4 tahun. Daripada 2017 sampai 2020. Tadi baru update 2020 punya. Yang ini adalah return based on syariah ya. Bukan syariah tu. Ini syariah saja. Jadi kalau yang bukan syariah tu dia tinggi sikit. Jadi kalau kita tengok dividen KWSP ni actually bagus sebenarnya. Performance ni kalau compare tahun-tahun sebelum ni lah. Kalau lebih daripada 5% tu sebenarnya dah bagus dah. 2017 6.4, 18 tapi dia nampak ada penurunan tu. 18 5.9, 19 5, 20 4.9. Tapi kita tahulah ni sebab kita punya masalah pandemik ni lah. Jadi potensial tu ada untuk dia naik semula lah lepas ni. Cuma saya tambah lagi ya dividen. Lepas tu saya tulis itu sama ada ini termasuk zakat ataupun tak. KWSP ni dia tak termasuk zakat dia punya dividen. Cuma kita tak kena bayar zakatnya tu. Cuma bila kita keluar saja kita kena bayar kan. Kita kena bayar. Patuh syariah ya, dia ada yang patuh syariah yang tak patuh syariah. Dia jamin oleh kerajaan ya. So kalau kita buat analisa sikit pelaburan dia risiko dia rendah, amat rendah lah. Sebab dia jamin kerajaan dan sebagainya. Pulangan dia saya tahu sederhana. Kalau kita compare nombor 1 nombor 1 tu saya tahu simpanan tetap. Itu kita punya reference kita. Silap. Itu kita punya reference kita. Dah tersilap tulis dah. Rendah. Okey. Jadi kalau kita tengok reference nombor 1 tu simpanan tetap tu sebagai reference kita lah. So any investment yang kita masuk pulangan dia sebaik mungkin kita nak lebih daripada fixed deposit lah simpanan tetap. Jadi kalau kita tengok KWSP punya return ni so far bagus. Tak ada masalah. Jadi balik kepada soalan Syah tu, jadi kalau kita nak keluarkan daripada EPF ni,
sebenarnya jawapan dia pada saya lah, kita kena masuk ke pelaburan yang boleh beri keuntungan yang lebih daripada EPF. Jadi itu yang saya buat pilihan-pilihan yang lain yang kita boleh tengoklah choices dia. Maknanya Fadil apa ni yang bagi pulangan yang okey, better dan EPF, and risiko dia pun dah lah. Ya, risiko dia rendah itu saya tulis. Risiko dia rendah, ada yang ada syariah compliant, ada yang tak, itu kita boleh tengok ada ataupun termasuk zakat ataupun tak. Tapi apa yang saya buat, kita nak compare apple to apple, yang apa data dekat sini semua saya dah masukkan sekali dia punya zakat. Jadi kita boleh compare apple to apple. Okey. Jadi kalau kita tengok tabung haji performance tabung haji option yang pertama selain daripada KWSP ni, tengok tabung haji sebagaimana kita tahu sebelum ni memang baguslah tabung haji. Cuma ada masalah besarlah. Itu sebab 2018 tu jatuh mendadak. 2019 dia orang dah ada improvement. Jadi kita pun menunggulah 2020 ni macam mana. Hopefully akan lebih baguslah daripada 5%. 5% tu dah campur zakat. 5% dah campur zakat dan tabung haji kita tahulah dia patuh syariah, dijamin oleh kerajaan. Jadi kalau kita buat analisa sikit, risiko dia rendah. Pulangan dia sebab ada masalah 2018 tu saya tahu rendah dan sederhana. Sederhana ni mana lebih daripada 5% pada saya sederhana lah. Iaitu tabung haji. Yang kedua kita tengok ASB. ASB kalau kita tengok dia punya track record pun sekarang ni dia menurun daripada 2017 7.25% ke 2020 yang diumumkan bulan Disember baru ni 5%. Dan dia tak termasuk zakat. Jadi kalau kita tolak zakat lagi rendah daripada itulah. Dan okey, saya taruh patuh syariah tu tidak sebab sebenarnya ASB ni dia ada Maybank. Cuma kita ada JAKIM dah buat muzakarah tahun 2008 dulu, jadi hukum melabur dalam ASB ni harus. Tapi kalau kita tak, itu ada ikut pandangan yang lain lah. Kalau ikut fixnya memang sebab dia ada Maybank tu. Sorry Karim, bukan kata Maybank tak tu. Faham. Tapi ikut fatwanya harus. So tak ada masalah lah. Cuma dari pergi syariah tu sebab Maybank tu dia tak boleh lah. Okay. So dia rendah sebab dia dah turun tu. Risiko rendah, pulangan sederhana. Okay. Yang saya rasa yang tabung haji ASB ni orang sangat faham. Betul ramai tahu pasal tabung haji dan juga ASB. Cuma saya rasa yang ramai yang kurang tahu ni pasal amanah hartanah Bumi Putera. Itu Syah, Karim biasa. Karim mungkin biasa. Sebab AHB ni pernah dengar dululah. Masa dalam 2008 kot. Macam tu dah ada kan? Ya, dah ada. Lama dah ada. Karim ada masuk ke? Saya tak masuk. Okey. Tapi ada tahulah ceritanya, cuma saya tak masuk belum. Okey. Jadi ramai orang kita tak masuk. ASB ni adalah untuk macam ASB Amanah Saham Bumi Putera, AHB Amanah Hartanah Bumi Putera ni konsep dia adalah pelaburan dalam hartanah, di mana tabung ni dia akan beli macam office building commercial office building macam bangunan CIMB, shopping complex, dia akan beli dan dia akan sewa kepada tenant. So duit sewa kepada tenant tu dia akan bayar dividen kepada pelabur. Itu konsep dia. Jadi kalau kita tengok dia punya track record, dia akan bayar bila dia tolak zakat. Ini saya masuk sekali dengan zakat. So return dia kuat okey lah. Baguslah kalau compare dengan yang lain ni. Dia daripada 6 pelaburan ni dia yang paling bagus lah setakat ni. 2017 8.7%, cuma 2020 ni recently 7.5 ni sebab pandemik ni, tapi still yang quite okey jugalah dia pulangan dia. Zakat dia ada masuk zakat dan tu patuh syariah, dijamin kerajaan. So samalah analisa dia, risiko rendah, pulangan sederhana.
Ya. So ini salah satu option yang bagus kalau menjawab Syah tadi tu. Kalau kita nak keluar daripada KWSP, AHB ni salah satu pelaburan yang bagus untuk kita masuk. Okey, cuma ada satu masalah. Sebab dia bagus sangat, dia sekarang ni dah tak menawarkan new issue. Dia tak menawarkan isu. Okey, kita tunggu tahun ni sebab tahun lepas, dalam bajet tahun lepas, kerajaan dah bagi peruntukan 750 juta. Jadi insya-Allah saya rasa tahun ni dia akan buka balik. Untuk AHB ni. Tahun ni dia akan buka balik. Tapi saya tahu bila dia buka balik tu ramai yang akan serbulah yang nak beli dia punya tu sebab dah lama yang menunggu ni. Return dia bagus. Jadi kalau dia buka balik dia punya ejen hanyalah Maybank. Tuan Karim nanti boleh update kita. Boleh booking awal-awal. Booking awal lah. Aku sebab bukan bahagian aku dia, susah. Ya, tahu. Tahu tak apa. Kita orang pun terlambat juga. Sebab dia department lain tu under investment. Ya. Jadi kadang-kadang sampai kita orang pun dah lambat. Jadi kalau aku pun nak tanya actually kalau kau ada apa-apa yang dalam PNB ke apa, siapa yang boleh bagi persen kan? Persen info boleh. Nanti saya pun ada kontak. Kalau ada buka ni balik, saya akan beritahu lah. Maknanya kalau agak-agak nak buka next week tu, at least this week kita dah bersedia kan? Ya, betul. By the time dia open tu, kita jadi salah seorang yang awal lah. Betul tu Rin. Sebab saya rasa dia akan jadi goreng pisang panas. Kepada orang yang dah biasa melabur, kalau dia compare dengan yang lain, ini dia bagus. Dia patuh syariah, dia itu ada bayar zakat, jadi risiko rendah. Jadi itu satu benda yang baguslah. Okey, jadi nombor 6 ni ini pun ramai yang tak berapa tengok sangat. Skim Simpanan Pendidikan Nasional, SSPN. Ada siapa-siapa masuk ke kat sini? Yang ni untuk anak-anak Ini sebenarnya dia bukan untuk anak-anak saja. Kita pun boleh masuk pakai nama kita. Jadi sebab ramai tak berapa faham dia punya, orang ingat kan untuk anak-anak saja kan? Kita boleh untuk anak-anak pun boleh dan kita pun boleh masuk atas nama kita sebagai simpanan. Jadi yang ni kalau nak ikut track record dia, so far dia baru umum 2-3 hari lepas lah untuk tahun 2020, 6.5% ni dah termasuk zakat lah. Tolak 2.5, jadi net dia 4% lah untuk skim simpanan nasional. So apa yang bagus skim simpanan pendidikan nasional ni, dia ada dua manfaat tambahan. Dia ada manfaat perlindungan takaful dan pelepasan cukai. Menarik. Nanti boleh Google. Lepas ni saya akan pergi ke situ ini sebenarnya bagus. Ini saya di dua ni actually saya would recommend untuk kalau kita nak keluar daripada KWSP ni. So satu adalah AHB tadi, lagi satu skim simpanan pendidikan nasional ni, SSPM. Dua option yang saya boleh, yang di mana risiko rendah, pulangan dia okeylah, quite okeylah, sederhana okeylah dia punya ni. Okey Syah, ada apa-apa nak tanya sini? Lain-lain. Maksudnya yang ini yang under government punya itulah kan? Okey, nanti yang second phase lepas ni. Okey. Ini first phase. First phase ni saya fokus kepada risiko rendah, pulangan sederhana. The second one ni nanti macam mana? Cuma yang itu mungkin dalam apa ni mungkin dalam private company ke apa. Cuma satu soalan, kadang-kadang kita tengok macam dalam koperasi pun ada yang offer yang agak tinggi lah kan? Ya, betul. Contoh kalau macam ada yang tuai dong tengok iklan apa, Kopim, Koperasi Pengguna Islam Koperasi Pengguna Islam kalau tak silap lah, sebab itu pun kalau ialah tengok dia punya return tu boleh tahan tinggi jugalah kan, sebab dia biasanya koperasi ni memang dia boleh bayar tinggi. Okey. Koperasi ni satu, kita kena cuba tengok Syah. Kita kena tengok dia punya track record. Maknanya performance dia untuk tahun-tahun yang sebelum.
Dia kadang-kadang mungkin ada one off satu tahun tu dia bagi tinggi, lepas tu tahun-tahun lain tu dia tak tinggi. Dia kadang-kadang tak konsisten. Yang saya perasan koperasi inilah. Jadi kita tengok track record tu. Jadi okey, saya note down ni. Lepas ni nanti saya pun akan Google jugalah. Saya akan check. Koperasi Pengguna Islam Kopim. Kau tak silap KOPPIM. Kau tak silap lah. KOPPIM. Yang itu saya punya experience koperasi ni, track record dia. Track record. Tapi Syah tu kata betul. Ada yang memang boleh bagi tinggi. Tapi yang saya perasan bila saya track balik, dia kadang-kadang tinggi, kadang-kadang dia rendah. Dia tak berapa konsisten. Betul Syah, memang koperasi. Kawan dah jadi ahli dia koperasi. Ni bagus. Okey, Lan cerita sikit lah. Kan jadi, tapi dia punya track record belum ada. Cuma apa yang kita nampak, Kopim ni, dia manage yang di Putrajaya tu, apa tu, ada satu mall, Malakat Mall kat Putrajaya. Ya betul. Okey. Malakat Mall tu. So this koperasi dia manage that one. So the concept is dia akan buat banyak Malakat Mall di sini, ada place lah. That's the project lah. So sekarang ni dia tengah cari ramai orang untuk actually orang-orang yang kata nak sokong ekonomi Islam lah, ekonomi Melayu lah. So dia encourage siapa-siapa ni untuk masukkan dalam sang koperasi tu. So biasanya koperasi ni minimum boleh bagi 10%, tapi kalau nak bagi lebih dia kena dapat kelulusan daripada SPM dulu. Tapi biasanya kalau dia boleh, that's why bisnes yang ada sekarang ni dia Malakat Mall tu, dekat Malakat Mall tu dia ada satu pasar raya. Itu bisnes yang tengah jalan sekarang lah. So dia punya akan datang tu dia nak buat banyak lagi pasar raya macam tu, banyak lagi mall tu kat negeri Gelayan ke kawasan-kawasan yang tentu kan. Cuma sekarang ni dalam proses untuk mendapatkan modal untuk buatkan benda tu lah. Modal yang dia cuba dapatkan daripada Malaysian punya Muslim lah kan. So okey. Faham. Itu dia punya bisnes punya ni lah. Sebab kawan jadi ahli dah Kopim tu, cuma sekolah menyangkut seruan memperkasakan ekonomi Muslim. Dia ditubuhkan bila Lan? Baru lagi kan? Mungkin tak tahun lepas, mungkin tahun sebelum tu. Baru lagi adalah 3 tahun macam tu. Okey. Dia belum ada track record yang ni lah. Tak boleh tengok lagi. Because tak pernah panggil lagi untuk AGM pun tak pernah. Belum lagi lah. Tak ada declare dividen lagi lah. So far bila ada jadi ahli setahun dah belum ada lagi. Dia belum call. Okey. Orang-orang sebelum tu mungkin pernah tak overlook kat situ lah. Okey. Zil, nak ada soalan. Kalau koperasi macam ni, kalau dia baru like 1, 2, 3 years, adakah risiko dia tinggi? Risiko dia tinggi sikit kalau dia baru. Sebab kita ni macam kita nak buat passive income ni kan, kalau boleh tu yang kalau yang saya list down ni yang mana berisiko rendah lah, dah ada track record, dijamin oleh kerajaan dan dah ada dah tahu berapa dia punya return sebelum ni. Jadi this is quite okay. Pada saya kalau nak masuk koperasi ni, kalau yang dah established, dah lama dan kita tengok track record dia. Okey. Tahu pasal bank ni tak? Bank koperasi. Dulu nama Bank Persatuan. Sekarang ni nama dia Co-op Pertama Bank ataupun Co-op Bank Pertama. Karim tahu ke? Tahu. Okey. Jadi ini bank koperasi. So dia macam bank rakyat. Dia sebiji macam bank rakyat. Okey, cuma masalahnya kita pun dah macam terlambat sikit lah. 2 tahun yang lepas boleh masuk berapa banyak kita nak masuk. Sekarang ni dia open once in a while lah. Kadang-kadang open dan orang akan banyak masuk lah. Return dia yang tahun lepas tu maknanya tahun 2019. Kalau tak silap saya return dia 9%. Itu termasuk zakat. 9% dia punya ni. Tapi dia dah jadi macam bank rakyat lah tu dia. Ya? Dah jadi macam bank rakyat lah. Dah jadi macam bank rakyat. Nak beli saham dia pun dah very difficult. Nak beli saham dia pun susah. Dia on and off dia ni. Jadi kalau macam koperasi yang macam tu, saya would recommend lah. Nah, jawab soalan Nah tadi tu. Tambah sikit lagi dia. Cuma masalah koperasi ni, kita tak boleh masuk as much as we want.
Betul. Kita tak boleh masuk 10,000 tu, tak boleh, because dia tengok total saham tu berapa. So, dia ada limit dia. Kita tak boleh masuk sesuatu kita banyak mana kita nak, walaupun return 10%, kita tak boleh masuk. Okey, aku nak start 10,000 dapat 10%, tak boleh. Dia ada limit dia. Kita tak boleh masuk banyak mana yang kita nak. Correct. Itu sebab saya pun tak masuk dalam ni. Itu macam tu pada saya, kalau dapat is a bonus lah. Memang betul lah kata tu. Alhamdulillah saya tahun lepas dapat masuk 10,000 yang Co-op Bank tu. Tapi lepas tu ditutup. Mungkin masa tu dia baru lagi nak mencari kan, maksimum tu kan boleh open lagi lah. Tapi dia tak lama kan. 2 minggu macam tu je dia buka. Rezeki kau lah. Lepas tu habis. Okey, balik kepada ni tadi. Kita punya ni. Jadi saya pergi kepada option yang kedua ni option yang pertama kita lah yang berisiko rendah. Option yang kedua ni adalah, sekejap saya keluar daripada ni. Okey. Ada nampak? Tak nampak lagi. Tak nampak. New share. Kena exit share dulu, baru share baru. Buat new share pun tak apa. Sekejap New share ya? Tak, exit lo share tu, jangan share lo yang okey. Itu share. Yes. Alright. Ini semua orang tahulah, saya ingat pasal unit trust ni. Aku baru nak tanya pasal yang Dana Safi tu. Okey tu. Okey, go ahead lah. Okey, unit trust ni saya ingat semua orang dah tahu, ramai orang dah tahu lama dah unit trust ni. Unit trust, yalah unit trust ni bahasa Inggeris. Amanah saham ASB tu pun sama je macam unit trust, cuma amanah saham tu ASB tu managed by government, JLC. Yang lain-lain ni kita panggil unit trust ni managed by private company lah, ataupun syarikat swasta, fund swasta lah. Jadi yang ni tak ada dijamin oleh kerajaan lah. Jadi pada saya ni risiko dia sederhana, pulangan dia dekat sini sederhana dan tinggi. Risiko sederhana, pulangan sederhana dan tinggi. Macam tahun lepas, dia orang memang durian runtuh lah. Kalau siapa invest dalam unit trust tahun lepas, kalau masuk 1 bulan 1 tahun 2020, kalau kita tengok track record ni lah, ini 20 saham, ini just Islamic Fund saja. 20 saham yang terbaik, nombor 1 Inter-Pacific Dana Safi ni, yang lain kata ni, Interpac ni, ini yang DDNK punya, Datuk Dr. Nazri Khan. Rasa ramai yang kenal dia. Dia yang manage fund ni. So, tahun lepas saja dia dekat 90%. 90%. Ini kena pindah ni. Tapi Lan, nanti dulu Lan. Syah, nanti dulu. Kita sebenarnya unit trust ni, kita tak boleh invest just berpandukan return pada satu tahun tu. Yalah. Jadi nanti tu. Tapi saya nak tunjuk dululah Nak tunjuk dulu bagaimana unit trust yang lain, yang private punya, yang swasta punya, boleh memberi kita pulangan yang tinggi. Selain daripada yang kita cerita tadi, berisiko rendah tadi, yang unit trust yang swasta ni risiko sederhana tapi dapat memberi pulangan yang tinggi dan juga yang sederhana lah. Ini dia track ni sampai 20 60. Jadi banyaklah kalau kita tengok koman-koman pun belah-belah persen lah. Nampak yang bila saya buat ni? Nampak. So belah-belah persen lah. Wah, ni rasanya Pak Awang ada kena buat baik Pak Awang ni. Yana? Kena tanya tu. Kena tanya. Susah lah itu, very strong character. Tak apa, beside the point. Okey. Jadi saya yang ada dekat sini, saya memang dah masuk public mutual ni dah lama. Public mutual saya memang masuk lamalah dah. Saya ingat dah dekat 20 tahun lah public mutual ni. So alhamdulillah last year memang memberi pulangan yang sangat bagus lah. I'm your friend, Fazil. I'm your friend, my true friend.
Last year memang kita cakap memang duri yang runtuh lah tahun lepas. Tahun lepas unit trust ni memang duri yang runtuh. Nak tak berapa interested kat unit trust sebelum ni. Now I'm like, Tapi itu saya cakap risiko dia sederhana. Sebab ada juga masa yang dia tak buat duit pun lah. Cuma tahun lepas, apa yang berlaku, kebanyakannya kita punya fund manager ni dah pandai. Fund manager apa? Okey, apa tabung-tabung ni buat sebenarnya, ialah dia kena cari fund manager yang manage, orang yang manage fund dia ni, orang yang experience. Kebanyakannya sekarang ni, sebab kita dah lama dalam industri unit trust ni, kita dah ramai fund manager yang experience. Jadi sebenarnya time yang bagus untuk dia orang masuk adalah bila kita punya bursa punya indeks turun. Ya, jadi bila berlaku kita punya pandemik dulu bulan 3, kita punya indeks share market kita daripada 1,600 turun sampai 1,200. So good fund manager, apa dia buat, masa turun 1,200 tu dia akan beli, dia akan tukar dia punya investment strategi, dia akan switch, dia akan beli mana yang turun tapi ada good fundamental lah. Turun, dia mungkin beli saham glove, dia beli saham pharmaceutical. Jadi itu yang saham yang naik gila-gila tu. Itu yang kita dapat result sampai 80%, 60% tu. Jadi actually bila ada downturn ataupun something yang affect kita punya ekonomi tu, dia create opportunity. So sekarang kita punya fund manager dah pandai nak grab opportunity tu. Dah cerdik lah sekarang ni, dah cerdik. Kenapa dia baru nak cerdik, Fazil? Maybe down question. It take time. Macam kita jugalah, ada orang pun. Macam kita juga. Saya dulu masa public mutual ni, dia mula-mula okey. Mula-mula dia start. Lepas tu, lama-lama lepas tu, senyap. Tak ada apa-apa. Return pun tak bagus. Dia yang based on experience yang ni, yang banyakkannya diorang ni kadang-kadang dia cuma cari klien je untuk invest dengan diorang kan. Lepas tu dia diam tu. Tapi betul Syah. Mana yang dapat yang kita kata dia punya tu mungkin macam dia cakap team manager kan. Mungkin dia ni bijak sikit, dia akan tengok market tau. So agak-agak ni dia akan switch kita punya share tadi tu, dia akan beli ataupun dia itulah kebanyakan dia akan main kat situ, dia manipulate kat mana dia boleh buat keuntungan kat situ kan. Okey, jap. Saya bukan betul, saya itukan sikit Syah punya tu. Yang saya cakap fund manager dan tadi itu adalah pengurus dana itulah. Maknanya dia yang laburkan dekat bursa ataupun dekat luar negeri punya saham lah. Yang Syah cakap tu itu macam kita punya unit trust punya agent ataupun agensi tu punya agent. Betul. Yang Syah tu cakap betul. Sebab yang agent yang bagus dia bukan berminat nak ambil duit kita dan laburkan, lepas tu dia tinggalkan kita. Betul. Dia sebenarnya unit trust ni agent yang bagus, dia ambil duit kita, dan kalau kita kata macam saya cakap dekat agent saya hanya masuk, saya dekat public mutual, saya cakap kat dia saya hanya nak masuk Islamic saja. Public mutual ada banyak lah, macam ni kita pun tengok dia ada public Islamic, Optima, Treasure, apa benda ni semualah. So dia akan labur hanya Islamic saja. Lepas tu yang bagus ni bila market down, dia akan preserve kita punya keuntungan tu, dia akan switch biasanya. Dia akan masuk mungkin Islamic bond, Islamic money market, dan bila dia nampak share tu nak naik balik, dia akan masuk balik kepada equity. Equity maknanya dia akan masuk balik dalam bursa lah. Jadi betul lah Syah kata tu. Yang mana agent ataupun agency manager yang bagus, dia akan buat benda-benda macam ni. Itu betul. So dia orang ni pun kira play a role lah dalam nak menentukan sama ada kita buat untung ataupun tak. So kita kena tahu juga siapa duduk ke dalam tu lah. Jadi agent tu kalau agent tu jenis yang orang kata setakat nak kumpul dia punya itu memang
kita terpaksa adapt macam tu lah kan. Beberapa pulangan nasib lah kan. Jadi kena pilih lah sebenarnya, kena pilih. Saya sebenarnya saya bagi target kat dia orang. Saya nak berapa persen. You kena buat saya ni. Kalau you tak buat, saya akan keluar balik. Kita sebagai customer, kita kena bagi dia target. Oh, kejap-kejap, no loss here. Maksudnya, ejen tu yang akan urus duit kita. Bukan, maknanya kalau, sebenarnya dah ada 2 option sekarang ni lah. Kita sebenarnya dah boleh trade sendiri. Alright. Boleh, kita dah boleh trade sendiri. Tapi, yalah sekarang ni masih, kalau kita trade sendiri, dia punya fee tu, 0 to 5%. Tengok mana yang kita masuk lah. Kalau kita pakai ejen, kita kena dulu banyak. Ejen dulu ambil sampai 5%. Sekarang ni ejen dah rendah dalam 1 ke 2% lebih. Ejen ambil. Jadi ejen ni dia yang kena propose dekat kita. Macam mana nak masuk, yang mana ejen yang ada ilmu lah. Dia kena propose dekat kita. Mana yang nak masuk, mana yang dia nampak ada growth potential. Sebab kalau kita tengok public ni pun dia ada macam-macam jenis ni. Jadi tak tahu yang mana satu kan. Jadi since dia orang dekat dalam, dia orang dah ada all the input, dia orang yang propose untuk kita. Itu kalau kita pakai dia lah. Lagi satu, kalau kita ada ilmu, kita sendiri boleh beli dan jual sendiri online. Public mutual juga. Pun boleh buat. Sekarang ni dah boleh. Tak ada masalah. Tapi mungkin kalau sekarang ni kita belum ada ilmu lagi, kita mungkin boleh pakai ejen lah. Itulah yang terbaiknya. Saya buat dua-dua. Ada yang buat sendiri, ada yang pakai ejen. Sebab kadang-kadang kita pun tak ada information tu. Okey, siapa tadi? Tak, ni Zil, kalau kata macam buat sendiri tu, maksudnya kita perlu jadi ejen juga ke? Tak. Kita just kita buat online je. Oh, okey. Kita dah memang ada, misal kata kita dah masuk dengan public mutual, kita ada public Islamic Optimal Equity. So kita dah boleh trade sendiri. Maknanya kita nak jual ni, kita nak beli Treasure Growth. Kita jual ni dan kita boleh buat online. Kita sendiri boleh buat. Dia macam saham sikit ya Zil, public mutual. Okey, dia konsep dia macam memang dia orang ni akan invest dalam saham. Cuma fund kita menggunakan, kita bukan directly invest. Dia orang yang beli. Dia orang mungkin beli saham Top Glove, buat duit dia orang jual dan dia beli saham lain. Ya. So keuntungan itulah yang jadi dapat dividen kepada kita. So dia orang ni macam dia professional fund managers. Yang tahu saham punya fundamental, dia tahu technical analysis saham. Saham mana yang elok beli sekarang. So dia orang yang melabur untuk kita. So actually the main apa panggil? Memang dia buat saham lah. Itu dia punya apa dia panggil? Dia memang melabur dalam saham lah. Dia memang melabur. And then dia macam contoh activity dia, main activity dia. Main activity dia. Macam kalau public Islamic Asia Tactical Allocation ni, so ini kemungkinan besar bila dia cakap Asia ni, maknanya dia akan melabur di stock exchange Asia, bukan di Malaysia sahaja. Macam tu. Okey. Asia Leader Equity maknanya Asia Pacific ex Japan. Maknanya Asia Pacific kecuali Jepun. Kan dia akan melabur di situ. Macam equity Malaysia ni, Kenanga ni pun saya ada. Kenanga equity Malaysia ni, ini Malaysia saja. Tapi dia macam in a way macam faham dia lebih selamat daripada direct kita buat saham lah. Macam tu ke? Ya. Dia direct. Because these people ada ilmu. Ya. Dia professional fund manager. So dia ada ilmu. Tapi kita kena pilih jugalah kan. Ini table ni sebagai reference lah untuk kita pilih. Faham. Okey, jadi contoh ini saya tengok untuk 1 year return ya. Kalau kita pergi kepada 3 years punya return.
Sekejap ya, saya tengok sini kalau ada. Oh, Tuan Khalizan ada. Dr. Ina ada. Siapa ahli baru yang masuk? Okay, dah. Oh, Azliza. Zah ni Azliza kan? Irana Zah tu Azliza. Aku lah ada Zah lain kan. Jom cari tak jumpa. Banyak dengan duit tu lah. Tak mata rata. Tak jumpa. Oh, jap. Ini saya kena taruh. Ini ke sana. Sama pun. Jap, bukan. Mana ni kena pergi sana kan. Nah. Ya. Jom kita melambur dengan ni Karim orang Kecau. Mo. Kita kawan baik, kita kembar Karim. Kerajaan dah tak bagi dah sekarang, dah tutup lah. Tutup dah. Kejap dia buka. Awal tutup kan. Kejap dia buka dia. Kita baru nak cari pelabur. Dia betul Karim? Memang dia tutup Salah, dia banyak sekarang ni dia orang buat secara haram je. Dia nak pergi tempat emas tu dia usahakan tapi illegal lah kan. Kalau apa ni jabat galian masuk kena tangkap lah. Banyak kan emas itu? Banyak. Oh ya. Banyak. Cuma bila buat lombong ni, emas ni tanah kita rosak lah. Oh. Sebab apa dia gali benda tu kat dalam, jadi yang tanah-tanah subur ni hilang lah. Oh, okey. Kenapa timbul balik cerita tu Karim? Tiba-tiba timbul balik cerita tu dekat so khabar kat mana-mana. Dia orang dah tadi isu kot. Tadi aku nak ceritakan cerita durian musangking kat laut dah habis kan. Cerita lomba emas pula lagi. Ada nampak ke skrin baru sekarang ni? Nampak. Okey. So kalau kita tengok yang top performing unit trust 3 years. Yang nama familiar nampak Dana Safi ada situ kan? Banyaknya. So 3 tahun pun dia masih perform. Jadi Dana Safi ni, siapa tanya Safi tadi? Saya lupa dah. Syah ke? Syah kot. Syah ke Lan? Lan kot. Lan. Dana Safi ni memang kalau ikut 3 tahun pun bagus, 1 tahun pun bagus. Kenanga tadi kita nampak is also good. Okay, kalau kita tengok 5 tahun, dia dah hilang. Orang lain pula. Pak Dana Safi ni dia anchor yang manage. Dia the best unit trust manager kat Malaysia tahun lepas. Ya. Betul Lan.
Kita pergi dekat dia since Lan dah bercakap pasal Dana Safi ni. Kita pergi dekat dia punya toke dia. Nampak ke yang ni? Nampak. Pacific. Ada Ada. Okey. So ini Datuk Dr. Nazri Khan, CEO untuk Inter-Pacific ni lah. So Datuk Dr. Nazri ni memang tengah famous lah ni. Dia bukan saja fund manager tapi dia conduct training kalau siapa-siapa nak belajar pasal melabur dalam bursa lah ataupun melabur saham ni. Oh, Tak pasal handsome tak juga. apa, janji kaya. Ya. Itu tagline dia. Apa dia? Tak handsome tak apa. Janji kaya. Nak buat perasan selalu je lalu dekat Facebook semua. Oh, dia ni lah. Itulah orangnya. Jadi kita turun tengok dia punya ni. Dapat macam-macam award untuk tahun lepas. Macam muda je. 40 kot. Muda lah consider. Muda pada kita lah. So berapa number tu? 9 number, so billion. Asset under management lah. Maknanya dia manage sekarang ni 320 juta worth of asset lah untuk dia laburkan. So Dana Safi dia, ini actual dia lah. Dana Safi punya performance 90.9%. Okey. Datuk Dr. Nazri ni dia ada dua. Dia ada dua investment yang kita boleh masuk. Satu tu unit trust lah. Dan Dana Safi adalah salah satu unit trust yang dia offer kepada pelabur. So Dana Safi ni macam unit trust yang lain, kita masukkan dekat situ dan dia akan laburkan. Tapi Dana Safi ni dia akan hanya dilaburkan di Malaysia sahaja. Ya, maknanya di bursa saja. Walaupun di bursa track record pun bagus. Okey, ada lagi satu. Yang ni yang betul-betul bagus tapi saya tak berapa nak recommend. Okey, yang ni kita tadi dah cerita pasal mula-mula tadi risiko rendah pulangan sederhana. Lepas tu lagi satu risiko sederhana pulangan sederhana. Yang ini risiko tinggi pulangan tinggi. High risk high gain. Ya? High risk high gain. High risk high gain. Ni nama dia private mandate. Nampak Private mandate ni 19 bulan 137%. So ini track record dia tiap-tiap bulan. So ada masa dia buat untung, ada masa dia rugi. So apa private mandate ni sebenarnya? Okey, private mandate ni apa Datuk Dr. Nazri buat, ini minimum investment dia 50,000. Dia bila high risk high gain ni dia tinggi sikitlah. Minimum dia 50,000. Yang ni dia bukan labur di Malaysia. Dia akan majority dia akan labur dekat US. US punya stock exchange lah. New York Stock Exchange ke Nasdaq ke di sanalah, dan dia akan labur dalam company-company yang besar, giant company macam Apple, macam Google, macam Amazon, macam Tesla. Dia akan invest dekat sana. So ini return dia yang dia buat so far. Ini actual return dia lah, audited return dia daripada Jun 2019 sampai December last year. So memanglah. Ya? You recommend tak? Yang ni pada saya okey. Siapa yang ada duit 50,000, kalau duit tu hangus dia tak kisah, boleh masuk. Wise advice. Kalau dia tak kisah duit tu hangus, tak apa, masuklah. Because US punya market ni volatile. Memanglah you can make money, tapi you also can lose money. Itu kita kena ingat. Macam forex punya konsep lah pula. Macam lah? Macam forex konsep lah pula. Memang dia. Tapi okeylah. Tapi macam orang macam Datuk Nazri ni, dia memang ada experience yang yang dah memang lama lah. Memang dah lama lah. Dia itu dah. Dia bukan invest saja, dia pun mengajar.
Dia ada yang free punya training, dia ada beribu punya training sampai 7,000 untuk 1 minggu punya training lah. Itu nak jadi apa ni? A good, dia tak panggil investor, trader. Hari-hari jual beli saham. Itu dia boleh ajar. Itu yang dia mengadap memang komputer ada semua good tu. team lah. Macam mana nak? Itu yang orang duduk mengadap komputer sama tu ya. Kata malam-malam sebab bursa sana apa? Stock exchange sana malam-malam dia buka. Orang tidur kita berjagalah. Okey. Kalau main US punya ni. Kalau main US. Tapi ni macam itulah Lan, sebab kalau apa-apa terjadi kita tak terasa sangatlah dengan duit tu. Tapi kalau kita buat duit banyaklah. Tapi saya nak bagi Dato' Nazri ni kredit sikit. Jadi saya rasa mungkinlah kita tak akan tak teruk sangat because of his experience. Dia memang orang cukup berpengalaman. Saya ingat dia dah dekat 20 tahun kot dalam fund manager ni. Okey. Alright, ni ada apa-apa soalan sini? Nah, ini tadi ada tengok dekat chat punya tu, Ina ada tanya soalan tadi tu. Dekat chat lah. Dia kata Zin nak tanya, so far berapa banyak yang pernah rugi dalam pengalaman dengan saham ni? Saya banyak rugi saham ni bila main sendiri. Sebab kita saham ni kalau kita melabur sendiri, kita ni bukan ada masa nak monitor sangat. Ya dah. Tapi saya tak melabur banyak lah. Itu nak jawab soalan Prof kita. Saya tak melabur banyak. Kalau saya melabur untuk main sendiri, bukanlah melabur sendiri ni tak banyak lah. Tapi selalunya terkena bila melabur sendiri. Tapi unit trust insyaAllah. Unit trust memang proven. Saya masuk public mutual ni dekat 20 years. Boleh bagi saya good return lah. Ada apa-apa lagi soalan? Saya tak baca hak tu. Ada apa-apa lagi Syah? Lain tak ada. Thank you. Okey ya, on Dr. Nazri ni saya nak bagi kepada sebenarnya saya ingat nak bercerita ni last, tapi since kita dah bercerita pasal Dr. Nazri, saya bercerita yang ni dululah. Okey, ada lagi satu. Ya, okey. Unit trust ni kita boleh withdraw every year ke? Dia punya untung ke kita kena simpan? Kita boleh ikut suka kita. Okay. Tak ada masalah, ikut suka kita. Dia maksudnya macam kita main cash lah. Kalau yang sebelum ni kita pakai account 2 tu kan. Sebab yang sebelum ni pakai account 2. So yang account 2 tu maksudnya selagi kita tak boleh nak withdraw tu, dia akan duduk dalam tu lah. Memang kita akan nampak duit tu, dia kata untung banyak ni, tapi duit tu setakat kita tengok lah, dia akan masuk dalam account. Ya, betul. Pakai account 2. Saya sebenarnya terus terang saya dah lama EPF saya ni, saya tinggalkan separuh lagi saya gunakan public mutual ni, saya melabur dalam public mutual. Jadi kalau kita labur sendiri, duit kita tu kita boleh keluar bila masa kan ada term juga? Ikut dia punya term dia. EPF ada term dia lah. Berapa banyak kita boleh keluarkan daripada account 2 tu. Bukan maksudnya kalau kita labur duit, bukan duit EPF, duit sendiri. Duit sendiri tak ada, ikut kita. Nak keluar masuk at any time. Nak keluar masuk anytime. Okey. Dia liquid. Unit trust ni dia liquid. Liquid. Dia liquid. You nak keluar masuk ni dah. Tapi of course lah kita nak keluar tu bila dah buat duit lah. Ya dah. Kalau tak dikira atas berapa yang permanent setahun tu lah kan. Bila dah declare dividen apa ke, time macam tu lah. Kalau kita nak ni, masa tu lah kita keluar. Jadi satu nanti macam yang dana safi tu kan. Kalau dia kata dia minimum dia 50k kan. So 50k tu kalau kita bukan. Dana safi ni dia unit trust yang biasa. Yang 50k ni private mandate. Private. Okey. Yang private dari tu. Kalau 50k tu hangus terasa sangat seorang-seorang kan. So saya cakap lah. Kalau orang kata nak kurangkan dia punya rasa hangus tu, rasa hilang tu, boleh share lah kalau nak. Kalau ataupun macam tu lah. Betul. Itu satu option juga Syah. Ada carilah, let's say kata cari 5 orang kan. Seorang dia kalau itu dia tak terasa sangatlah. Betul. Macam tu pun boleh. Dan pakai nama seorang lah, orang yang kita trusted tu sebagai tu. Itu salah satu option lah. Yalah.
dalam grup kita ni pun kita boleh buat kalau berminat. Dia macam kita buat mini koperasi lah pula kan. Ya. Betul. So kita invite siapa? Jom. Jom. Okay. Oh ya, kalau kejap nak cepat kira. Kalau 5,000 seorang, kita cari 10 orang. So 5,000 Nah tu Nah akan dapat 5,000 lagi tahun depan ni macam tu. Lebih kurang. Yay. Jadi dah boleh dah latih bendahari kalau dia buat untung lah Nah. Kalau dia buat untung lah. Bukan kita cakap kalau, kita cakap bila dia buat untung. Bila dia buat untung, ya. Tapi insya-Allah kalau tengok track record dia ni, banyak dia punya untung tu lebih daripada kerugian dia. Jangan sebab tiba kita buat je dia rugi. Aduh. Itulah. Tapi 5,000 tu okey lah Zil. Still macam tak ada pun tak apalah. Macam gitu. Kalau 5,000 tu okey lah. Ya. Okey. Itu kita punya next ni boleh cerita. Boleh. Okey, saya nak dah habis pasal ni, ada lagi investment lain saya panggil alternative investment ya. Alternative investment yang saya nak cerita. Okey, salah satunya adalah kelapa sawit. Ada tokey kelapa sawit sini? Ramai tu. Tangan aku je tu. Okey. Tak tahu siapa ada ladang kelapa sawit. Ini nampak yang ni Nah? Nampak. Ada. Nampak kan? East West Horizon Plantation Berhad ini saya masuk 8 tahun total, dapat dividen tiap-tiap tahun dan dah dapat balik dia punya modal. Cuma masalah dia sikit, setakat ni dia belum tukar kepada, dia tak ikut syariah lah. Dia belum ikut syariah. Cuma investment dia investment dalam ladang kelapa sawit. Ini apa dia punya modal dia ya? Dia ada nampak ke terlampau kecil tu? Kecil dah, besar sikit. Okey. Yang ni nampak? Besar sikit lagi. Besar sikit lagi. Okey, boleh. Okey. Right. Kita jangan pergi ke yang diamond tu lah, kita turun ke sikit. Okey. Kita pergi sapphire. So kalau kita tengok sapphire ni, dia 20,000 kita kena bayar per blok. So dia akan bagi return dekat kita tahun pertama 8%, 2 8%, 3 8, 4 9, 5 9 5, 6 10 5, 7 11, 8 12. So average dia akan bagi kita untuk sapphire punya ni adalah 9.5%. So dia orang ni ada ladang di Sabah. Beribu hektar ladang di Sabah. Saya dah masuk 8 tahun, alhamdulillah tak ada masalah apa pun. Cuma yang galatnya dia tak tukar. Saya pun dah recommend kepada dia punya agency manager lah untuk untuk tukar kepada Islamic produk ni. Ina tanya Zil, apa maksud tak ikut syariah, tak bayar zakat? Okey. tak ikut syariah tu maknanya konvensional punya investment lah, investment biasa. Dia mungkin kalau yang apa nama ni, Prof kita tanya tu, yang ingat table yang pertama tu kan? Table yang pertama saya cakap patuh syariah ataupun tak. Jadi kalau tak patuh syariah ni, dia mungkin melabur dalam kaunter-kaunter yang bukan syariah, mungkin bank dan sebagaimana lah yang related lah ya, yang bukan syariah punya counter. Jadi itu yang cakap tak ikut syariah tu. Macam ini, pasal apa saya kata tak ikut syariah? Memang dia sekarang ni tak ikut syariah sebab sebenarnya kalau ikut compliance syariah tu, dia tak boleh bagi dia janjikan return berapa banyak. Dalam dia punya agreement tu dia kena tulis targeted return. Dia tak boleh tulis fixed return. Macam ni dia bagi fixed return 8%. Itu je saya cakap kat dia orang. Sebenarnya you boleh tukar you punya ni, you can appoint a syariah advisory untuk advise you, then you can change the agreement tu, ada akad dia semualah. So dia orang tak boleh. Salah satu tu yang ni tak boleh fix sebab of course lah dalam Islam ni dia mana boleh you guarantee the return.
Tak boleh kan? Mana boleh you guarantee something? Allah saja yang menentukan. Ya. So maksudnya Zil, okey. Boleh tanya? Boleh. Maksudnya kalau patutnya dia letak targeted 8% lah. So bila dia letak fix ni mungkin dia lebih dapat lebih banyak daripada ini maksudnya. Mana tak fair share ke maksud dia? Bukan, maksudnya ialah dia tak boleh dalam investment tu dia tak boleh menjanjikan satu yang dah tetap. Dia tak boleh. Kalau ikut syariah tu tak boleh. It's a no lah. Untuk janjikan yang tetapkan sesuatu pulangan tu 8% ke 10% ke tak boleh. Dia is just on the terminology. Dia tak boleh kata fix 8%, dia kata targeted ataupun projected. Kalau dia tulis, dia tukar wording macam tu, dia panggil, yalah bukan saya, inilah ada syariah advisory, boleh consultant yang boleh advise dia orang macam mana nak tukar, so dia boleh jadi Islamic lah. Saya dah beritahu, saya dah recommend pun a few syariah advisory company untuk dia orang contact untuk investment macam ni. Zil, satu lagi. So bila kita masuk yang non syariah compliant ni, macam mana kita nak bersihkan dia? Kita bayar zakat lah. Kita bayar zakat lah. Ya. Cuma yang ni kita tahu is a clean business sebab dia memang buat dia kelapa sawit je. Cuma dia punya method dia tu. Isu dia method dia. Tapi lepas tu sebab dia tak, saya harap along the way dia akan tukarlah kepada syariah, tapi dia tak tukar, saya dah masuk tu, lepas tu sekarang ni saya stop lah. Saya dah tak masuk lah yang ni. Cuma ini is just an option lah. Hopefully nanti saya dah recommend kat dia orang, kalau dia orang convert into syariah mungkin kita boleh consider lah. Tapi this is a very good investment lah yang ni sebenarnya, sebab ladang dia dekat Sabah tu proven punya ladang, boleh bagi good return. Macam kalau kita masuk lagi banyak yang ni Sapphire punya blok, dia ada lagi macam Diamond ni, dia boleh bagi sampai 11% lah. Tapi banyaklah kita kena masuk yang ni. Dia maksudnya per blok tu berapa banyak ada tu ataupun berapa keluasan dia? Ada dalam, saya pun dah lupa Syah per blok tu berapa ekar. Dia ada lah dia punya tu. Ikut tiap-tiap nama tu lah, Diamond, Emerald tu adalah besar tiap-tiap blok tu. Yes. Yeah. I about a bit skeptical about this because banyak company-company, banyak syarikat-syarikat yang buat this kind of approach. Tapi mungkin yang ni betul lah because memang dia ada ladang. Tapi ladang tu bukan, saya tahu, I don't know, you know better. Mungkin dia just ada ladang, cuma dia gunakan investment ke situ bukan untuk kelapa sawit punya business. Mungkin dia invest juga somewhere else. Dia mungkin macam tadi tu, dia dapatkan kita punya fund tu, dia bukan totally on the return on the sawit, tapi dia invest somewhere else juga. Because banyak juga komoditi lain yang buat this kind of concept. Macam contoh I pernah go through one lada hitam lah dekat Sarawak tu, dia buat juga konsep ni. Dan dia banyak juga yang tertipu kat situ lah. Because they cannot dapatkan pulangan hasil yang dijanjikan. Betul, banyak kes-kes yang kena tipu tu because of this kind of, banyak ada juga yang kes macam gaharu, ada juga kes macam ni, tanam pokok dan dapat juga. Lebih kurang konsep macam sama. Cuma ada dari segi sudut investment tu, dia bukan pulangan daripada gaharu tu, bukan pulangan daripada sawit tu, bukan pulangan daripada lada hitam, cuma dia invest somewhere else. Yang investment tu dia guna duit kita tu yang kat situ, yang rugi tu yang dia tak boleh nak pusing, disilap, tak tahu macam mana management. That's why yang ni yang merisaukan kita. Memang dia kata kelapa sawit tu memang dia ada ladang sawit, tapi duit yang kita tu dia tak guna sepenuhnya kepada investment ladang sawit, tapi dia invest somewhere else. Itulah maybe you know better, dah 8 tahun mungkin you dah dapat pulangan dia. Tapi kalau macam aku baru ni memang skeptikal, memang tak berani benda macam ni. Okey, faham. Lan, sangat faham. Sebab apa? Sebelum saya masuk ni pun dah banyak study yang Lan kata tu betul. Dalam plantation palm oil plantation punya investmentnya, yang ni saja yang berjaya. Actually ada beberapa. Bukan local company, Australia company pun ada datang ke Malaysia
beli tanah daripada kerajaan Kelantan, buat ladang kat Gua Musang, bungkus. Lepas tu Country Heights Berhad pun ada buat similar investment dekat sini. Tanah dekat Gua Musang juga pun bungkus juga. Tapi yang the good thing ni, Country Heights tu bayar balik. Duit tu dia bayar balik kepada investor lah. Tak ada masalah. Tapi yang Australia tu saya rasa sampai sekarang pun ada masalah. So, okay. Apa yang saya tengok, pasal apa saya masuk yang ni bukan dengan yang lain. Yang lain tu kebanyakannya dia cerita dulu. Everything is on paper. Dia tak ada ladang lagi. Itu saya nampak perbezaan yang ketara. Kebanyakan yang lain tu dia macam nak start daripada kosong. Dia dapatkan tanah, dia nak barulah nak tanam dan sebagainya lah. Lepas tu dia come across banyak masalah, tak boleh nak harvest, macam-macam isu lah. Yang macam Country Heights tu kata kena itu dengan gajah lah, babi hutan lah dan sebagainya. Cuma yang ni yang saya confident, dia orang ni dah lama dalam plantation ni. Dia dah ada plantation yang mature. Dah bagi keuntungan kepada dia. Dia bukan start kosong. Itu perbezaan dia yang saya nampak. Itu yang saya masuk yang ni. Sebab dia dah ada. Duit yang kita masuk tu dia nak tambah saja. Dia nak tambah saja, betul. Dia ilmu dah ada dan dia ladang-ladang yang memberi keuntungan pun ada. Ini macam tambahan saja. Dia pun dah ada pengalaman macam mana nak buat ladang. Dia pun dah ada dia. pengalaman. Dia dah lama. Yang tu saya berani masuk yang ni. Alhamdulillah 8 tahun punya investment tu okey. Memang beri pulangan yang bagus lah. Tapi Lan kata betul. Okey deh, nasib baiklah you dah dapat pulangan. Cuma sekarang ni apa masalah dia? The question is, kenapa they go for retail punya kecil-kecil macam kita punya investment? If they can janjikan pulangan tinggi, kenapa tak go to the bank, to go to the weak investor, to go to EPF, or to go kenapa nak pergi kepada kita nak 10,000 ke sana, 20,000 ke sini, sikit-sikit yang retail punya ni? Go for the big investor, then they can get the fund. Kalau dia orang nak fund lah, dia orang nak fund untuk modal kan. Kenapa pergi yang kecil-kecil kat kita ni? Kenapa dia tak pergi terus kepada corporate punya investment? Kadang-kadang corporate investment tu dia susah nak masuk benda-benda macam ni lain. Pada dia orang, dia pada masuk benda macam ni, okey, macam EPF. Dia akan beli public listed plantation company. Dah faham? Rather than dia beli benda ni, sebab sebenarnya saya pun cuba jual benda ni dekat company tabur haji dan sebagainya lah. Dia nak masuk benda ni macam mana? Dia boleh beli ladang kelapa sawit terus. Dia tak payah nak masuk ni. Tapi dia nak tengok, okey, dia bukan nak duit sikit-sikit macam Lan kata. Dia macam diamond is 180,000, right? Emerald 120,000, ruby 60. So dia pun aim besar juga for individu yang betul. Individu yang ada duit, dia memang aim besar. So dia punya ni macam mana? Kalau yang dia dapat besar tu, dia bagi return tinggi sikit lah. Maknanya dia punya return 9.5 sehingga 11% ni tadilah. Dia depends dengan what you diamond. Dia macam konsep emerald, macam MWay jugalah. Lebih kurang macam tu lah dia buat. Adalah gaya-gaya sikit. Nama pun lebih kurang. Ya. Ini sebagai option lah. Option saja. Saya nak tunjuk alternative investment yang ada kat Malaysia ni. Option saja. Kalau berminat lagi nanti kita boleh cerita. Okey, ada apa-apa lagi soalan kat sini? Ada lagi satu. Last punya. Kenapa baru tahu pada usia 55 ya? Kalau tahu awal lagi bagus. Sebab dulu tak tahu. Nanti semua orang pun macam tu kan Zil. Macam Zil maybe ada few lah yang awal. Macam Nah pun tahu sikit awal. Tapi tak tahulah. Maybe after 50 ni macam baru celik sikit lah. Bukan apa kita punya orang kita ni dia kurang nak tengok benda. Tapi puak-puak ialah yang bangsa lain tu dia suka buat alternative investment ni. Ya. Itu saya tak mau cerita lagi investment dekat US dan Brazil lah kat sini lah. Itu kita another topik lah. Itu nanti lagi scary. Tapi Zil, nanti now kita kena tolong anak-anak lah. For me more on anak-anak to invest earlier in their life. Betul ke cara tu? Betul.
Cuma nak tunjuk kat sini ada banyak, kita ni sebenarnya ada banyak investment opportunity yang kita boleh masuk, especially umur-umur macam kita ni, insya-Allah duit pun dah ada kan. Ya, ya. Dalam EPF ke, ada saving ke, insya-Allah kalau government kalau ada pencen pun mungkin by umur 60 nanti dapat gratuity ke, so adalah sikit bolehlah kita nak masuk dekat benda-benda macam ni untuk sebagai passive income lah, nak ganti gaji kita tu. Ada lagi satu ni ini yang last sebenarnya. Lagi satu ni, okey. Nama ni dia macam share juga. Saya besar. Nampak Nampak. Okey, dia nama dia adalah Islamic Redeemable Preference Share. IRPS. Redeemable Preference Share. Ini dikeluarkan oleh company ni, nama Ace Holding. Lan, ada dengar ke benda yang ni? Pernah dengar dulu. Pernah dengar. Ace ni sebenarnya ini yang kedua actually dia keluarkan, fund yang dia keluarkan. Ini last year, Jun 2020. Actually dia dah keluarkan fund yang pertama lah. Tahun 2017 ke 18. Okay. So, saya pergi ke dia punya apa yang requirement dengan return dia. Ini dia punya prospectus ya. Tiap-tiap kalau investment macam ni, ini quite secure punya investment lah sebab dia kena submit prospectus ni dekat Security Commission. Jadi Security Commission akan vet through lah. Okay, principle of account Cuma yang ini last sekali sebab ini investment dia tinggi. Offering size up to 8,000 lot of IRPS2, each lot of RSPS2 contain 250,000 unit. Maknanya RM250,000. RM1 per unit. Tenor dia, jangka masa dia 60 bulan, 5 tahun. Okey. That's why macam Prof Ina itu sebab dia dapat Islamic tu, tengok dia tulis sini target return. Dia tak tulis fixed return. Dia tulis target return. That's why they are Islamic. Itu ada I tu, IRPS. Target return non-cumulative target return of 10%. Dia bagi 10%. The first one dulu dia keluar 2018, dia bagi 12%. Tapi yang tu kena masuk 500,000. Yang ni diturunkan kepada 250,000, 10%. So 10% kita akan dapat selama 5 tahun. 12,000. Bukan berapa tadi? 25,000. 25,000. Maknanya kalau ikut sebulan tu 2,000 lebih sikit lah. Kalau 2 tu dah jadi macam gaji lah. Pencen. Dia minum duit mengetil lah tu. Duit mengetil lah. Ini kalau tak boleh nak masuk bank rakyat tu, ini tapi duit kena banyak sikit lah. Ini salah satu option yang bagus nak masuk lah. Dia apa tu? Apa dia panggil tadi? Risiko tinggi, rendah Risiko tu saya masih masuk dalam kategori risiko sederhana. Risiko sederhana sebab ini bukan jaminan kerajaan, ni still syarikat swasta lah. So return dia kita boleh kata yalah 10% ni konsisten, 10% ni kita boleh kata tinggi jugalah. So ini dia ada Syariah Advisory Council dia, Isra. 2 kali tak apa, tapi nak masuk sini. Lan cakap apa tu? Talk to somebody. Okey. Syariah, dia ada Syariah Consultant ni, Isra International Consulting yang vet through IRPS ni lah. Ini macam panjang. pernah dengar Isra ni. Isra ni memang well known punya Syariah Advisory. Dia yang paling terkenal tu nama dia Amani. Datuk Dr. Abu Bakar itu Tuan Fauzi kita cukup kenal lah yang tu.
Isra ni apa nama ni, kira yang terkenal, yang second terkenal di Malaysia lah. So maknanya mana-mana investment yang dia dah back through tu, insya-Allah memang betul-betul syariah compliant lah. Tapi memang dia buat untuk that amount of money je ya. Tapi memang kalau yang ni, kalau preference share ni biasanya memang tinggi lah. Okey. 250,000 ni pun sebelum ni pun 500,000. So 205 yang 500,000 tu 12%. Yang ni 10%. Yang ni dia bagi share Fadil lah. Ya? Dia bagi share. Dia bukan preference share, dia bukan ordinary share lah. Tapi preference share. Preference share ni macam ni. Whatever happen to the company, kita ni orang yang dia akan utamakan preference shareholder daripada ordinary. Kita dulu dia kena selesaikan. Kalau dia hutang dengan kita, hutang kita dulu dia kena bayar. Tapi harga dia tak ikut market price lah. Tak ikut market price. Tak ikut market price. Tak fluctuate. Okay. Kalau berminat nanti saya just post ni dekat dia punya prospectus ni dekat kita punya WhatsApp group dan boleh go through lah, panjang cerita dia dalam ni. Okey, itulah lebih kurang dah dekat pukul 4. Panjang dah kita bercerita. Lebih kurang investment yang ada lagi, tapi itu later lah kita boleh ni. Saya ada apa-apa soalan lain lagi ke? Bilakah terbaik? Ada bulan-bulan terbaik ke nak invest ke tak kisah bila-bila? Susah nak cakap tu nah. Sebab kalau kita masuk benda-benda macam yang typical passive income, kalau kita masuk dalam, kita melabur direct dalam stock exchange, dalam bursa ke apa, dia ada time dia lah yang bagus. Tapi macam kita kalau nak masuk yang lain-lain ni tak ada apa, just straightforward sajalah. Macam yang kalau dia kata apa yearly return tu, maknanya kalau kita masuk March, kita kena tunggu next March lah untuk dapat that percent tu je. Ya. Betul. Okay. Tapi tak kisahlah bila-bila kan? Tak kisah. Untuk yang macam ni dia tak kisah bila-bila. Ada juga yang dia akan prorate. Jadi jap apa lagi saya naik. Ini sudah. Okey. Yang ni dana. Nampak ke dana Safi ni? Nampak. Okey. Ini dia punya performance chart dia lah. Memang dalam tahun 2020 ni dia memang naik tinggi betul lah. Memang mencanak, tapi kita tak tahulah macam mana dia boleh sustain ke ataupun tak ke. Okey, ada soalan Zil, untuk anak-anak kita lah. Biasanya Zil buatkan pelaburan ke yang besar lah, yang anak-anak yang besar yang dah kerja tu. Adakah Zil bantu atau Zil educate je dia orang then let them make the decision? Keputusan tu dia buat pelaburan atau Zil macam manage kan, whatever. Mula-mula tu kita manage macam macam anak ni memang kita ada buat tabung haji dia, kita masukkan tabung haji untuk dia. Kita macam AHB tu, amanah hartanah tu pun kita buat, tiap-tiap orang ada dia punya own AHB. Okey. So tak semestinya kita masuk masa mula-mula dulu AHB tu, amanah hartanah tu, masa dia readily available tu bila-bila je boleh masuk. So at that time kita boleh masuk tiap-tiap bulan, tak ada masalah lah. Jadi kita mula-mula I will manage, kita yang manage sendiri. Tapi bila dia dah start bekerja ni, dan baru kita bercerita mana yang good pelaburan yang dia boleh masuk, saving yang dia kena buat, tu kita ceritakan dia lah. Dan dia manage lah duit dia lepas tu. Dan dia manage lah duit dia. Macam anak sulung pun dah beli rumah dah. Umur baru, dia umur apa? 26. Dia bagi kakak yang Nurin. Anak sulung dia beli, macam siapa-siapa duduk kat KL ni, take opportunity of rumah wilayah, rumah WIP, rumah prima,
apa lagi? Rumah Selangorku. So itu rumah-rumah yang below 300,000 yang anak-anak kita yang baru start kerja can afford untuk belilah. So kita ajar dia, yalah macam property investment, kalau dia nak invest in property ni tak perlu kena invest banyak property. Cuma dia nak kena start early. Sebab itu jadi macam dia punya forced saving. Dia kena bayar tiap-tiap bulan. Tapi mula-mula kita tolonglah. Kita top up lah sikit. Biasa berapa installment sebulan tu Zee? Biasa kalau that range of rumah yang harga lebih kurang tu? Okey, macam anak saya tu dia beli dekat yang memang good location, dekat dengan Brickfield. Tak jauh dengan Bansar lah. Dia dapat dalam 330,000 rumah. That one is rumah Prima under MRCB. Karim tak tahu, Karim ada dengar cerita yang tu? Tak ada. Tak ada. Rumah Prima. Karim kalau tahu Alila, Maybank, lepas tu depan Maybank tu Alila kan? Okey, betul. Belakang Alila. Oh, okey. Betul-betul belakang Alila. Walking distance lah. Apa ni central lah. Belakang Alila tu MRCB punya tanah, dia buat rumah Prima. So dia bayar bulan-bulan dalam about 1,000 tu. Nah. Ya, 1,000 tu. Okey. 1,000. Tapi I tolong dah dia mula-mula ni. Bayar separuh. Dia dah macam gaji sekarang kan. Macam Nuri gaji pun. Ya. Kalau dekat Kuantan tu saya fahamlah. Faham. Tapi yalah itu option yang ni kalau rumah Prima kat Pahang ni ada 150,000. Dia lagi murah dekat Pahang lagi murah. Ya. Nanti boleh bincang juga. Boleh inilah. Insya-Allah lah kalau dia kadang-kadang dia orang ni dia mula-mula dia memang tak berapa suka, tapi once dia dah dapat rumah tu nanti dia akan dia seronok pula lepas tu. Dia kena upfront berapa sekarang kena ada kita? Berapa? Okey, dia kadang-kadang rumah Prima ni you boleh dapat 100% kalau sebab yalah budak kita, anak-anak kita tak pernah ada ambil loan ni kan. Boleh dapat 100%. Okey. Dia memang ada bagi priority. Okay. I lupa apa nama. Tengok salary and then ada certain percentage. Kalau ada salary itu kan untuk installment. Okay. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Dah yang ni dah habis ya. Kalau tak ada apa kita stop share so that kita nampak muka semua orang. Jadi saya stop share ya. Okay, kejap. Alright. Baru nampak balik. Kita pergi kena review. Okey, baru dah nampak. Okey. Full screen. And adik Aiden Jamil boleh tanya atau chat kalau nak tanya apa-apa. Kalau segan nak tu boleh guna chat. Zah senyap je. Zah ada ke tu? Ada. Duduk tengah laut, duduk tengah laut, tengah mencari udang galah. Cari apa tengah makan udang galah tu? Tak ada lembut ke? Dia nak tanya. Ina pun ada. Public goal macam mana ya? Macam mana nak? What do you think? Public goal. Mas. Okey, mas ni saya sebenarnya kurang ilmu sikit yang tu. Public goal apa boleh ada just Nah ada sedikit ilmu lah. Nah ada sedikit ilmu. Okay, be careful juga dengan mas ni sebab Nah Ina yang tu Nah belum percaya. Itu Nah lah personally. Apa yang Nah buat adalah beli mas yang kita boleh pakai, simpan juga. Yang biasa macam orang tua-tua kita buat dulu. Sebab banyak berlaku mas ni kadang-kadang dia buat tu, mas tu kita tak nampak. Dia kata beli, dia kata gold bar, apa pakai bar ke apa tapi kita tak nampak. So dia kata simpan, dia beli unit. So ada juga Nah
pergi dengar jugalah orang kata kalau benda-benda macam tu be careful sebab emas ni sepatutnya nampak lah apa di mana emasnya. Kalau nak simpan pun kita ambil emas tu pergi simpan kat bank tu. Dalam bentuk emas lah, tak kira ada bentuk barang apa emas biasa atau emas dalam bentuk apa ke whatever apa sekarang ni pakaian dia ni kan. Dia ada dah transaction dia tu kena emas lah. Bukan dia kata ya tapi atas berapa berat emas bertulis, but you cannot. Sebab banyak penipuan berlaku juga dalam emas ni. For me so far alhamdulillah sebab Nuri ni Ajana I think was like masa dia masuk U kan, masa diploma dia dah berapa at least 7 years ago. So dia Ajana dan Nah gunakan sebab antaranya sebab Nah ni I think I'm very lousy when it comes to money. Memang Nah sebab daripada keluarga susah, tak pernah ada duit. Bila ada duit memang tak reti. So Nah akhirnya bila ada duit simpan, bila keluar tak simpan. So bila nak buat bisnes, itu start Nah punya duit depleted. So Nah gunakan emas untuk simpan duit. Kalau Nah dapat projek, Nah beli emas. Kalau tak ada, Nah pergi gadai. Sekarang banyak Rahnu kan. Kalau dekat Rahnu juga, you kena tahu kat mana pulangan terbesar. Kalau kat Kuantan ni, Cosma pulangan terbesar. Dan paling friendly, paling senang, dia 80% dia bagi paling tinggi dengan ni paling rendah. Yang kena study lah, you kena study juga kat mana you nak letak. And then kalau nak guna macam ni satu lagi, jangan beli emas yang mahal sekaligus. Sebab contohlah Ina nak 5,000 hari ni, you can get 5,000. Kalau you ada gelang 5,000, tapi gelang you kalau berharga 10,000, you dah nak 5,000 saja, you kena bayar upah simpan 10,000. Nampak rugi kat situ. Itu ada satu lagi lah. So itu yang Nah faham lah. Itu yang Nah buat. Yang Nah guna emas betul. Yang Nah beli dan dia jual. Jangan emosional lah. Beli dan jual ikut lah. Macam Zee kata jatuh beli jual ikut dan lah. So dia macam beranak lah daripada duit simpan kalau Nah. Itu Nah punya pengalaman lah. Tapi kalau macam under bank muamalat, dia ada dua version lah. Dia satu yang fizikal. So yang fizikal ni maksudnya bila kita beli, dia akan bagi dia punya emas. Dia macam yang itulah. So kalau yang tapi kalau satu lagi tu kalau kita beli maksudnya macam bank muamalat dia offer serendah RM10. So maksudnya RM10 kalau kita invest untuk hari ni, so RM10 tu dia akan nilai berapa harga emas pada hari tersebut lah. So mungkin kita akan dapat contohnya macam 0.001 per gram macam tu lah kan. Tapi ada tak fizikal emas tu? Tak, okey, dia ada dua cara. Maksudnya kalau kita bayar yang tu harga dia kita dapat rendah. Fizikal je dia pegang. Tapi kalau kita nak fizikal dia, harga dia agak tinggi. Dia beza kat situ. Ya, itu Nah pernah dengar tapi Nah kan buat benda yang Nah percaya lah. For me, Nah kurang percaya. Itu Nah punya peribadi lah. Not saying for everybody else. Sebab yang tu yang under bank muamalatnya. Kalau public, tak sure lah public. Ina punya ni macam mana? Dia ada syariah compliance sebab Ina pernah masuk few years ago lah sebenarnya dengan ni. And then apa yang jadi pernah hilang lah emas tu. Okay. Kita beli yang fizikal. Kan kita simpan ialah tak ada rezeki tu satulah ya. Jadi bila dia public gold ni dia dah lama, cuma dia baru dapat syariah compliance tu dalam a few years ago lah ya. Jadi masa mula-mula Ina masuk saya rasa dekat 10 tahun dah kot juga dulu ya. Itulah emas tu hilang ya. Kalau value sekarang dalam 30,000 lah. So rasa macam tak adalah kita memang tak ada rezeki lah, tapi kita rasa ralat lah juga kan. Kejap Ina, yang ni maksudnya Ina beli emas dengan dia punya dia dulu dia bagi fizikal ya. Fizikal. Lepas tu dia ambil emas tu simpankan ya? Tak, kita yang simpan sendiri. Tapi emas tu hilang, Ina hilangkan kan maksudnya. Hilang pada tangan kita lah ya. So sekarang ni dia buat yang cara macam mana yang Syah cerita lah. And then dia memang ada sertifikat yang syariah compliance ya. Yang dia bagi berapa berat emas kita ada sertifikat tu. Emas kita tu memang ada lah. Ya, macam kita boleh kalau kita ada RM10, kita ada RM100, so kita akan dapat a portion of grams lah. Ya. Tapi lah emas ni dia punya pelaburan kena sabar sikit lah. Ya. Kalau kita tengok about few years back ya, harga emas baru 120 ya. Ini dalam masa 10 tahun lepas lah, betul ya Zin? Macam tu. Tapi sekarang ni kalau kita tengok dah 200 lebih ya. Tapi sekarang ni memang tengah turun lah ya. Last week 255,
hari ini dalam 247. Ya, a big drop. So a good time to buy. Dalam lah. seminggu dua ni memang harga harga jatuh lah. Kalau ada duit boleh beli tu. Boleh beli. Tapi nak pun tak ada dah sangat main-main itu yang sebab masa ada office tu lah, sebab nak gunakan emas tu Zil sebagai my business punya asset. Sekarang dah tak ada kan office tu, dah kurang lah sebab untuk running lah, untuk business punya tu. Tapi betul lah bila ada emas ni nak simpan tu lah. Pina tak adalah buat banyak sangat nak cerita ni macam banyak sangat. Tak, bisnes aku kecil je. Tapi at least adalah transaction tu senang. Macam contoh kalau macam orang buat bisnes macam nak kan, kalau nak buat government project, harga RM50,000, dia tak bagi duit. Kita kena guna duit kita. So nak selalunya kalau RM50,000 nak beli agak, modal nak RM25,000 maksimum lah. So nak kena ada that kind of senang. Kalau nak dapat, tak masuk, nak buat, then nak akan ambil balik lah, senang. Ataupun lepas tu nak akan labur sikit untuk kalau nak dapat projek lain. So it works well like that. Sebab Rahnu yang banyak sekarang lah. Okay. Tu nak punya. Saya tambah sikit. Saya cuba pakai gold punya investment ni kalau ikut saya buat macam share investment ya. Jadi kita I nak share ni Jannah Ya, boleh. Share screen. Okey. Tapi ramai yang berminat tentang emas lately ni lah tengok. Memang kita the problem dengan kita ni, kita ikut trend. Tapi masalahnya trend tu naik bila harga naik. Jadi end up kita beli bila harga mahal. So kalau kita duk monitor emas ni, actually emas ni memang ada, ini nampak ya graf ni? Nampak. Okey, ini daripada 2012 sampai saya naikkan ni. Sampai 2021 lah, betul lah itu Ina cakap tadi dah menurun lah sekarang kan. Peak dia kalau ikut USD ni dekat 2000 per ounce, so sekarang ni 1007. So tapi kalau kita tengok ni, the good timing nak masuk adalah kalau kita monitor lah ya, macam kita ni bukanlah kerja hari-hari duk monitor emas, tapi macam saya graf macam ni saya guna juga untuk saham. So bila kita duk monitor on and off, jadi kita tahu bila dia menurun dan kita ada target. Okey, kita akan masuk bila dia cecah macam sekarang ni 1007. Kalau below 1007 ataupun below 1006, I will go in dan simpan. AUD dan USD ke apa tu yang ini as a reference lah, ini USD lah. Ini contoh lah, contoh. So contoh. So macam kita jadikan emas ni long term punya investment. So bila orang duduk membeli ni, bila harga peak, this is time kita jual. Dan bila dia turun balik, kita pick up. Macam ni kan. Kalau kita beli sebelum ni rendah, 1,400 naik sampai 1,900. So ini mungkin kita beli rendah dan kita jual tinggi. Lepas tu kita tunggu dia turun sampai dia berjunam ke 1,000 in 2016. Kalau lah ya, tapi kita pun tak tahulah. Tapi kalau kita ada target, ini long term investment lah ya. Long term investment. Similarly, okay, saya tunjuk gambar KLSE. Nampak nampak ini? Nampak. Okey. So, dalam WhatsApp group tu, saya ada cakap, saya cash out saya punya tabung haji. Anak-anak punya tabung haji pun saya cash out. So, dalam bulan Disember, April ni saya beli saham. Last year. Ini saya beli saham dekat bursa. Saya beli saham kat bursa, lepas tu saya biar. So sampai bulan saya jual bulan Disember. So kita tengok bila bulan Disember ni sorry, ini bursa ini bursa punya ni. Bursa punya chart. Ini ni. Patut saya kena tunjuk KLSE punya chart ya. Silap.
Okey, contoh. Nampak yang ni? Nampak ini? Nampak. Okey. Mungkin ke bawah sikit ya. Okey. So, saya masuk dulu masa pandemik tu, masa bulan Mac tu saya tak masuk, bulan April saya masuk. Sebab memang kita dah tahu every time ada downturn, stock market kita akan react to the downturn. Orang akan sibuk menjual. Retailer akan jual, fund manager, foreign fund manager akan jual. So, ini a good time untuk kita pick up. Kita cari saham-saham yang fundamental, yang saham yang ada nama, yang company pun well known, dan kita belilah. Tak payah beli banyak pun, you just beli sikit-sikit. Saya beli dalam 5 lot ke 7 lot ke, macam itulah. Lepas tu kita tahu insya-Allah bila pandemik tu getting better macam ni bulan betul lah, saya memang jual dalam bulan Disember masa dia tengah peak. So saya dapat dalam ini, saya buat dalam dekat 100%. Lebih kurang sama dengan Datuk Dr. Nazri. Jadi maknanya harga dia memang 100% increase from when dekat you buy 100% lah, dalam 80 ke 90 lebih. Jadi sebenarnya kalau kita invest dalam masa-masa downturn ni, actually is really a good investment. Is opportunity untuk dia naik. Because stock market ni dia kadang-kadang dia ada behavior dia sendiri. Yang dia ialah bila investment ni pun kadang-kadang ada emotion. So bila ekonomi turun, pandemik, orang akan jual. So actually itu is a buying opportunity untuk orang lain lah. Is it still, adakah dia sekarang masih good opportunity dalam bulan ni, dalam sebulan 2-3 bulan? Terus terang cakap memang I dah tahu sebab apa jadi nampak yang naik menjunam ni. Naik sangat tinggi ni bila bulan Mei nak masuk ke bulan Jun ni. So what happen, sebab genting tutup, Magnum tutup, Toto tutup, ni Cina ni duit banyak tapi tak ada tempat nak invest. So dia orang play the market masa ni. So sekarang ni retailer ni banyak lagi. So tapi it's a good time untuk pick up lah kalau nak, tapi I dah tak nak sebab too many retailer dah dalam kita punya stock market. Nampak macam dia dah normalizing lah tu. Dia dah normalizing, dah ramai sangat. Jadi orang macam kita yang invest once in a while ni, kita take that opportunity. I belajar ni bukan apa, I track this from 97. Masa 97 share kita menjunam sebab kita punya mata wang punya isu tu, Soros punya isu. 97 share kita menjunam sampai 200 poin. Saya pun ada saham masa tu. Tapi lepas tu akan naik balik. So lepas tu tahun 2008 share kita jatuh juga sebab US punya economic downturn. So ini opportunity untuk orang macam kita yang memang bukan kita invest setiap hari. Kita invest during the opportunity time tu, yang downturn ni. So kalau emas tadi opportunity time ni masa bila okey, kita balik kepada emas tadi ni. So kita tahu ini dah trend menurun kan. Kalau kita tengok dulu ni mungkin ada masa dia akan turun lagi lah, kita pun tak sure. So kita boleh buat value dia panggil cost averaging. Cost averaging ni maknanya at certain time bila turun certain harga kita beli. Lepas tu nampak turun lagi kita beli. Dan kalau ada turun lagi kita beli. Dan bila dia naik nanti kita dah average out. Kita mungkin tak dapat yang rendah sekali. Tapi bila kita average yang semua pembelian kita tu mungkin dia rendah jugalah. Okay. Itu dia panggil cost averaging. Cost apa? Cost averaging. Cost averaging. Okey, macam kita melabur dalam unit trust. Okey, contoh ya. Saya ada 100,000, saya masuk dalam unit trust sekarang 100,000. Okey, tak ada 100,000. Tapi boleh masuk tiap-tiap bulan
1,000. Okey? So sebenarnya ikut method NAH tu sebenarnya lagi bagus. Itu cost averaging. Sebab ada time mungkin NAH beli tu harga dia turun. Macam saya ni, macam saya dah masuk sekali tu, kalau time tu bagus, baguslah. Dah jadi 50-50. Kalau time tu tengah tinggi, mungkin tak bagus. Faham. So Faham, cost averaging ya. Cost averaging. Ini memang saya dah buat sendiri. Saya masuk satu investment tu, satu lump saya masuk, lagi satu tu saya masuk tiap-tiap bulan. Yang tiap-tiap bulan ni memang return dia lagi tinggi daripada yang lump tu. Sebab cost averaging tadi. Sebab cost averaging. Nah nampak Zil, am I right? Nah nampak kalau dua considering emas ni is yang lebih baik kita buatlah sekarang sebab dia tengah menurun. Kita belilah, bukan nak beli banyak pun, ambil just beli sikit-sikit. Satu lagi kita tak boleh invest semua benda satu tempat kan. Betul. Kita ambil sikit sini. Okay. Sekarang habis semua habis kan tu yang pening kan. Ya, I think ada nak nampak emas tu the right time nak belilah. Mana nak stop ni? Okay, shop set. Okay. Alright. Balik kepada cerita kita. Okay. Okey kot, dah banyak dah kita share. Siapa ada nak soalan nak tanya ke? Good sharing. Nanti siapa-siapa berminat dekat investment tu, saya boleh post lah dia punya detail dia. Saya boleh post dekat ataupun siapa berminat nanti boleh PM saya lah, saya boleh bagi dia punya detail lah. So boleh tengok. Dan later insya-Allah lepas 4 bulan ni dah buka lah kita punya ni balik. Apa dia? Tak boleh. Cross border. Lepas 4 bulan ni bukan MCO lagi lah. Ya ke? Harap. Nak ingatkan ni. Yelah bila lah. Tapi kalau ikut statement DG semalam, dia kata tunggu 80% daripada population dapat vaksin baru dia buka. Untuk rentas negeri. Betul. DG akan buat benda macam tu lah sebab dia jaga kesihatan kan. Tapi saya rasa menteri akan kata buka je lah. Yelah, betul. Even sekarang pun kan, kalau ikut Roblox sampai 4 Mac, habis dah, semua dah buka balik dah. Dah tak ada Roblox dah habis. Nombor dah memang tak larat dah. Lepas tu bolehlah kita berjumpa. Bolehlah nak cerita detail siapa nak masuk boleh. apa. Bolehlah panjang cerita sikit. Yelah, macam Nah Karim tu dah okey dah tu Apa dia? Nah dengan Karim boleh keluar dah. Tapi tak keluar lagi. Tak ada lah banyak. Sebab Nah kerja berapa tahun je. Tapi boleh lah nak invest sikit sana sini sikit. Nak cari pulangan terbesar tu. Yang dah 50k tu je lah 10 orang. 5k each. Boleh dah. Tu boleh tu. Private tu. Plan. 5 ya 10 orang. Okay. I'm in. Boleh. Siapa kepala? 10 lah. Siapa kepala? Kepala jangan cari I'm lousy. Duit jangan percaya nak saya jadi kepala pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Boleh dipercayai. Dia kena cari orang yang banyak duit bukan duit. Jangan cari orang tak ada duit bukan duit. Itu syarat dia. Okay. Nanti kita post. Nanti saya post. Saya post dekat kita punya siapa nak masuk. Kita masuk nama main kutu gitu. Kita main kutu. Kita janganlah start bulan ni. Duit pun tak keluar lagi. Kita bincang-bincangkan semula insya-Allah. Boleh insya-Allah. Okey, terima kasih Nah buat benda ni. Okey insya-Allah. Orang lain tak ada apa-apa? Tak ada apa Tak ada apa. Zil, I think sebelum soalan boleh dengar. Nah ada cadangan lepas ni akan panjang umur. I think kalau kita jadikan grup kita ni untuk 1 year sebab kita pun semua 55. Nanti the success story tu kita boleh buat branding lah grup kita ni untuk income lain pula. Macam Zee bagi talk, nak easily can get 100-200 sejam boleh je. Daripada pergi free kan, orang nak je. But I think kita slowly lah, bukanlah slowly but surely we'll get there insyaAllah. Where pada Nah ini sebab Nah kalau buat apa-apa, Nah nak selesaikan masalah Nah dulu. Kalau masalah Nah settle, Nah baru nak share dengan orang. So betul. lagi satu Nah rasa yang ni adalah benda penting sekarang sebab duit ni macam sekarang kan orang keluar ICNA tak ICNA nampak banyak tapi where does it go? Nanti sana tak ada, sini pun tak ada. Betul. Okey. Nanti kita boleh continue. Alright. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum. Lan sekejap Lan. Nak stop recording. Lan sekejap je nak cerita.